Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Konsep keluarga Malaysia diketengahkan dengan konotasi yang cukup positif sejurus setelah Datuk Seri Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9. Walau bagaimanapun, ramai yang masih keliru dengan konsep ini. Oleh yang demikian, pendefinisian konsep dan matlamatnya perlu diperjelaskan dengan segera oleh Perdana Menteri di Dewan Yang Mulia ini. Dikatakan, rancangan Malaysia ke-12 yang kita bahaskan hari ini ditanam dengan semangat identiti keluarga Malaysia. Saya cukup risau jika tidak ada pentakrifan yang jitu, maka akan wujud amalan dan perbezaan identiti seperti anak angkat, anak tiri, anak emas dan macam-macam lagi dalam keluarga Malaysia yang diwar-warkan. Kita tidak mahu melihat keluarga porak-poranda dan hancur berkecai kerana terdapat anasir-anasir jahat yang sentiasa mahu memecah belahkan rakyat dengan isu-isu perkauman dan agama yang sensitif. Pendefinisian keluarga Malaysia adalah penting supaya konsep ini tidak disalahertikan atau dilihat sekadar retorik kosong seperti slogan Satu Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan berhasrat untuk meningkatkan equity Bumiputera daripada 17.2% kepada 3%. Saya amat menyokong pendirian kerajaan dalam hal ini. Pelbagai usaha dirancang dan akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia 12 untuk mencapai matlamat yang disasarkan. Saya percaya matlamat ini akan dicapai jika kerajaan benar-benar mempunyai kesungguhan politik. Pada masa yang sama, saya ingin mengetahui apakah sasaran kerajaan bagi equity kaum India dalam rancangan Malaysia ke-12. Dalam satu jawapan Dewan Rakyat, pemilikan equity corporate kaum India adalah sebanyak 2.4% dengan nilai pegangan RM21.27 bilion pada tahun 2011. Kerajaan mensasarkan pemilikan equity kaum India sebanyak 3% dalam RMK 11. Kini didapati pemilikan equity kaum India telah menyusut lagi. Adakah benar bahawa equity kaum India hanya 1.15% sahaja pada ketika ini? Apakah sasaran kerajaan mengenai equity kaum India dalam RMK 12? Apakah program-program yang akan dilaksanakan secara spesifik dalam merealisasikan hasrat ini? Datuk Yang di-Pertua, untuk memastikan pegangan equity Bumiputera tidak berkurangan, kerajaan bercadang memperkenalkan jaring keselamatan dengan mensyaratkan penjualan saham atau firma Bumiputera hanya kepada syarikat, konsortium atau individu Bumiputera sahaja. Pada hemat saya, dasar ini akan merugikan kaum Bumiputera. Bukankah pendekatan ini akan mengurangkan nilai ekonomi saham atau firma Bumiputera itu sendiri? Ahli-ahli yang berhormat, tepuk dada, tanya selera. Adakah dasar ini akan benar-benar menguntungkan kaum Bumiputera? Jika ya, laksanakanlah demi memperkukuhkan ekonomi Bumiputera. Tetapi jangan melakukannya semata-mata kerana idea populis ini akan membawa keuntungan politik kepada pihak-pihak tertentu tetapi merugikan kaum Bumiputera dari sudut ekonomi secara keseluruhannya. Ini adalah satu perbuatan seolah-olah telunjuk mencucuk mata sendiri. Datuk Yang di-Pertua, tanggungjawab meningkatkan tahap sosio-ekonomi kaum India telah diletakkan di bawah mitra yang sebelum ini dikenali sebagai SIDIC. Kedua-dua organisasi ini telah gagal untuk memperbaiki kualiti hidup kaum India di negara ini. Walaupun 100 juta telah diperuntukkan kepada mitra untuk membantu pembangunan sosio-ekonomi kaum India, tetapi usaha ini telah gagal sama sekali. Kemiskinan dari kalangan kaum India masih tidak berkurangan. Malah, equity kaum India pula semakin menurun. Mitra tidak membawa apa-apa perubahan, tidak ada apa-apa hasil atau kejayaan yang konkret atau pencapaian yang boleh dibanggakan oleh mitra. YB Batu Gajah sedikit mengenai mitra. Maaf ya. Sedikit saja. Memang saya tak ada masa. Saya ada banyak nak ni. Maaf. Okey, baik-baik. Bantu kawan. Walau bagaimanapun, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Menteri Perbuatan Negara yang menyalurkan bantuan bakul makanan mitra kepada sebahagian besar ahli-ahli parlimen untuk membantu keluarga miskin kaum India
yang terkesan akibat pandemik Perdana Menteri. COVID-19. Usaha murni yang perlu dipuji. Datuk Yang di-Pertua, perlaksanakan dasar sedia ada masih menjadi cabaran dalam memenuhi keperluan dan aspirasi kaum India. Pelbagai pihak mengambil kesempatan dan mengakibatkan ketidakcekapan penggunaan sumber secara efektif. Berikut adalah beberapa cadangan untuk memperbaiki pengoperasian mitra supaya kecekapan dan keberkesanannya dapat dipertingkatkan lagi. Saya berpendapat, tanggungjawab mitra perlu disempitkan dengan hanya memberi fokus kepada isu-isu sosial kaum India. Pertama, penstrukturan dan penjenamaan harus dilakukan dengan segera. Perlu ada garis panduan yang jelas mengenai pengoperasian mitra. Ini adalah penting untuk memastikan kesinambungan strategi dan bukannya dilakukan secara kaedah ad hoc pada tiap-tiap tahun. Sistem perancangan pelaksanaan dan kawal selia harus diperbaiki. Sedihnya, sehingga hari ini, mitra masih tidak mempunyai hala tuju yang memberi fokus kepada matlamat penubuhannya. Mohon diwujudkan satu jawatan kuasa perancangan dan pelaksanaan sosial mitra dengan segera. Jawatan kuasa ini harus diwakili oleh penjawat awam, sekurang-kurangnya 3 wakil rakyat kerajaan dan 3 wakil rakyat pembangkang serta beberapa orang pakar dalam bidang sosial ekonomi berkaitan dengan kaum India. Jawatan kuasa ini ditugaskan merombak semula dasar-dasar dan merumuskan strategi yang mempunyai nilai tambah serta membawa impak positif berdasarkan keperluan semasa. Tuan Yang di-Pertua, tambahkan peruntukan mitra kepada 200 juta dengan memberi fokus utama kepada mekanisme yang boleh membantu menyelesaikan masalah sosial seperti masalah alkoholisme, keruntuhan rumah tangga, penglibatan anak muda dalam kegiatan kongsi gelap dan sebagainya. Tuan Yang di-Pertua, untuk meningkatkan taraf ekonomi kaum India pula, saya mempunyai pendekatan yang berbeza, iaitu pertama, usaha kerajaan menubuhkan sebuah yayasan kaum India sama seperti yayasan-yayasan yang ditubuhkan untuk kaum Bumiputra yang mempunyai peranan dan tanggungjawab yang lebih spesifik, iaitu membangunkan ekonomi sebagai fokus utama. Yayasan itu diletakkan di bawah perhatian dan dikawal selia oleh Jabatan Perdana Menteri dan mempunyai kepakaran, fasiliti dan jentera pelaksanaan pembangunan ekonomi yang lebih canggih dan komprehensif. Untuk tujuan itu, saya mencadangkan supaya kerajaan meluluskan peruntukan perangsangan khas sebanyak 300 juta setiap tahun bagi 5 tahun akan datang. Tuan Yang di-Pertua, mohon untuk dapatkan 2 minit tambahan lagi. Terdapat banyak SJKT di negara kita yang menghadapi masalah kekurangan murid disebabkan oleh faktor sejarah dan lokasi yang tidak lagi sesuai. Oleh itu, saya mencadangkan supaya sekurang-kurangnya 5 buah sekolah Tamil dipindahkan setiap tahun ke lokasi yang mempunyai kepadatan penduduk India yang tinggi. Dalam tempoh 5 tahun, RMK 12 sekurang-kurangnya 25 sekolah Tamil dapat dilokasikan di tempat-tempat yang lebih strategik dengan anggaran perbelanjaan lebih kurang 300 juta ringgit. Dalam pada itu, saya juga mohon supaya peruntukan penyelenggaraan untuk SJKT juga ditambah daripada 30 juta kepada 50 juta setahun seperti sedia kala. Kementerian Kewangan harus mempertimbangkan supaya peruntukan penyelenggaraan ini boleh digunakan untuk membeli kelengkapan-kelengkapan seperti komputer, projektor, smartboard, peralatan audio video dan sebagainya. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin meminta Menteri Kanan Pendidikan memberi penjelasan sama ada wakil-wakil rakyat daripada pembangkang dibenarkan untuk menghadiri majlis-majlis resmi atau untuk memberi peruntukan dana kepada pihak sekolah. Saya berharap kerajaan tidak akan menghalang pihak sekolah untuk menjemput wakil rakyat pembangkang demi kepentingan pendidikan anak-anak kita. Saya juga ingin tahu tentang pendirian kerajaan mengenai zero reject policy yang diperkenalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Datuk Yang di-Pertua, boleh sambung sikit? Sampai 6.23. Okey. Okey. Lama. Okey. Last point. Yes. Datuk Yang di-Pertua, kos perubatan di hospital-hospital swasta semakin meningkat ekoran daripada peningkatan yang luas dalam penggunaan kad insurans kesihatan, medical card, oleh pelanggan-pelanggan di hospital-hospital swasta. Ini adalah amalan yang tidak sihat yang perlu dikawal oleh pihak kerajaan. Apakah usaha-usaha kerajaan dalam mengawal
kos perubatan di sektor swasta. Apakah unjuran pengembangan hospital sektor swasta dalam tempoh 5 tahun akan datang? Saya juga ingin tahu apakah pembaharuan kesihatan yang akan dinikmati oleh rakyat Malaysia dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12. Adakah kerajaan akan menyediakan peruntukan yang lebih besar untuk merawat penyakit jarang jumpa? Saya juga ingin tahu apakah prospek medical tourism bagi negara kita pasca COVID-19, apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mencerdaskan lagi sektor medical tourism ini. Dan akhir sekali, saya mohon kepada kerajaan supaya memberi ruangan dan peluang kepada ahli-ahli dari sebelah sini, pembangkang, untuk turut terlibat dengan semua program-program yang dilaksanakan di peringkat akar umbi untuk menjayakan rancangan Malaysia ke-12. Sekian, terima kasih. Terima kasih kawan Batu Gajah. Bersemangat.